Pernah dapat offer JDT tak? Pernah. Pernah? Tahun? 2013 dengan 14. Kenapa tak pergi? Tanpa membuang masa lagi, kita mempersilakan tetamu di episod 11 kita. Okay, welcome. Man. Hai. Kena. Ui, sekarang tak boleh bangun tak? Kan? Testing. Teratak GJB. Teratak Teratak GJB Podcast. So ini kita punya guest untuk hari ni lah. Selamat datang, Man. Terima kasih jemput saya. Kita berbahasa hati sebenarnya. Tapi itulah lama juga nak dapat dia ni. Sebab tekangan masa tu lah. Kita faham lah, kita faham. Betul. Dia pun busy. Nyai saya Dah standby air. Dah standby air dah. Aduh, okey, minum. Jemput dulu. Bismillah. Boleh jemput. Tapi kita punya hari ni lain macam hari ni. So, untuk pertama kalinya kita nak tunjukkan, kita nak bagi tahu, kita nak war-warkan, kita nak mempersembahkan logo terbaru GJB Podcast. Okey. Aku bangun. Okey. Kau pegang mic. Kejap, belum. Ui. Sekejap. Okey. Man, tolong Man. Oh ya, okey lah. Dia memang nampak macam. Tapi kita nak tunjuk logo je. Okey. Min, apa? 1, 2, 3. Yang ni saya. Tapi yang ni kenapa? Korang boleh teka ni siapa nama dia. Dan siapa dia. Okay guys, tanpa membuang masa, untuk pertama kalinya kita nak suruh minta Razman lah. Razman bagi salam perkenalan dan terangkan macam kita cakap lah sebelum ni dekat guys-guys kita, bagi biodata yang mana kau bagi masa sekolah tu kat awet. Yang selit-selit bawah meja, yang tulis nama, makanan kegemaran ke apa ke. Okay, pegang ah, sedap pegang ah. Sedap pegang. Tak kena pegang pula ini. Mic baru kan. Letak je lah. Letak je. Okay. Saya Razman Roslan, berumur tahun ni dah masuk 40 tahun. So saya bersekolah di sekolah bukan Bukit Jalil. Sekarang ni bermain bola hampir 18 ke 20 tahun. Lepas tu sekarang ni dah masuk jadi pengulas di Astro Arena. Okay, macam ni je. Sedap. Santai. Sekarang ni pengulas di Astro Arena dan juga dalam masa yang sama masih lagi bermain bola sepak tetapi di Liga Selangor, di Kelab Kelana United. Dan juga dalam masa yang sama saya juga jurulatih untuk pasukan wanita Kelana United. Sebab sedikit lah mengenai diri saya buat masa ni. Maknanya dah tak laku lah untuk Liga Malaysia yang laku lagi sebenarnya, tapi saya yang tolak. Saya yang tolak secara baik. Supaya tidak mengaibkan diri sendiri. Maknanya dia tak nak mengaibkan diri sendiri. Mantap. Bagi kita punya style kat sini pun santai lah. Antara tim yang kau pernah main, daripada start awal tu, berapa tim dah main? Mana dekat Secara dalam profesional 3 tim je saya main. Selangor, Pahang, balik Selangor, dan last kali Melaka United. So tiga pasukan je lah sebenarnya. Kalau sikit pasukan tu, maknanya bagus ke tak bagus? Kalau tanya pada saya, mungkin bagus lah. Sebab kita tak perlu nak berpindah-pindah. Dan mungkin juga pasukan lama kita tu memerlukan himat. Tapi kau nak kata sebab aku rasa banyak tim kan? Kau banyak tim kan? Sebab maknanya orang tak suka pergi tim lain. Lepas tu tak lama orang tak suka pergi tempat lain. Macam tu lah. Rancangan aku ditibai aku Saya dengan Selangor total hampir
hampir 12 tahun saya kalau Ui, tak silap. lama. Saya pun tak kira, rasanya lah 12 tahun. Sebab saya main 18 tahun betul, 18 tahun. 12 tahun saya dengan Selangor, 3 tahun dengan Pahang, 3 tahun dengan Melaka. So total 18 tahun 18 tahun, dalam eh. profesional. Wih, maknanya kau ni seorang pemain bola yang hebat lah. Kau yang cakap, aku tak cakap. Weh. Dia tak terpancing lah. Okey, tak apa. Aku bagi chance lagi. So, untuk sebelum kita cerita lebih lanjut pasal bola sepak ke apa ke, kita di GJB podcast ni kita ada satu segmen yang mana kita nak kan, ini mungkin korang nak tengok yang mana dekat luar sana korang mungkin nak tengok segmen ni. Kita tahu Razman ni sekarang ni pandit, coach, masih main. Bekas player, Selangor, Pahang, mana hebat lah dalam bola sepak ni. Tapi kita tak tahu kalau Razman ni bukan seorang pemain bola sepak, apakah dia akan jadi? So, hari ni akan terjawab apakah Razman akan jadi kalau dia bukan pemain bola sepak. So, apa yang dia kena buat dalam segmen ni adalah dia kena pilih satu pekerjaan yang bukan dalam bidang dia dan dia kena melakonkan watak tu mungkin last minute. Kena berlakon pula. Ya, ini bukan saja. Ini tak ada dalam deal ni. Ini kita panggil surprise. Dia just a short Okay. ni lah. Shotnya Okay, Min. Barang kita. Ini orang kata kuih raya pun tak kuih raya tapi kuih ajaib. Aku tak tahulah apa nak jadi. Okay. Alright, Min. Okay. Tak sini dulu. So ni nama dia bukan Aladin bukan Aladin. So kalau gosok pun aku tak tahu apa keluar. Kau takkan boleh hajat apa yang kau nak. So kau try lah pilih salah satu. Dalam ni ada salah satu pekerjaan yang kau tak pernah buat. Lepas tu kena berlakon. Kena berlakon benda tu. Dalam Kalau nak pakai perempuan tu ada Ayu. Okay. Pilih salah satu. Baca dulu lah sebab aku ada benda yang aku harap kau kena ni. Ambil yang tengah lah. Ambil yang Satu je tengah. kan? Okay, ambil. Jangan tengok dulu. Okay. buka dulu. Okay, letak balik. Min. Ambil ni. Mana sepak tak keluar apa lagi. Okay, tak apa. So, kau buka, pergi tunjuk kat kamera dulu. Jangan tengok dulu. Pergi buka, pergi tunjuk kat kamera. Okay guys, tengok apa yang dia kena jadi. Aku pun nak tengok kat ni. Apa dia kena jadi? Balik. Ni terbalik ni. Okay. Apa lah, jangan bagi tahu dia. Aku dah suruh komen. Tak, dia dah komen. Okay, dia kena jadi cikgu matematik hari ni. Tapi ni bukan pekerjaan yang aku nak dia jadi lah sebenarnya. Aku ada benda lain. Mungkin aku nak kena tahu benda lain lah lepas ni. Plan lain lah. So cikgu matematik. Masa sekolah dulu bijak ke Razman ni? Aku matematik memang mata pelajaran favourite. Okay, bagi tahu satu nama cikgu matematik kau. Tak ingat lah. Tak ingat. Okay. Dalam banyak-banyak benda dalam matematik tu, apa paling kau minat? Tak kisah apa-apa lah. Janji dia macam ni. Matematik ni aku suka soalan yang subjektif, yang kita kena fikir dan kita kena selesaikan. Kalau aku tak boleh jawab sekalipun, aku suka ambil jawapan dan kita akan cari jalan. Macam mana mendapatkan jawapan tu. Aku suka menyelesaikan masalah tu. Itu. Jadi buka juga gunakan jawapan tapi Ya, nak tahu kalau setting betul. masalah. Okay. Dalam 1 minit ni, kau ajar aku apa-apa pasal matematik. Betul? Kalau yang Okay. Sini lah. Dia masuk daripada situ. Kita bangun. Assalamualaikum cikgu. Dia buat dah. Okay? betul, berlakon betul. Kita kat sini kita nampak Razman berlakon. Okay man, masa tu kat situ. Nanti dah ready masuk je. Kita duduk dulu. Oh, kita duduk dulu. Okay. Okay man, masuk man. Cikgu datang weh. Assalamualaikum cikgu. Dia duduk. Okay, duduk. Okay. Ya cikgu, hari ni kita nak buat apa cikgu? Hari ni kita akan belajar pecahan. Pecahan. Apa yang Pecahan. pecah ni? Apa punya subjek? Kita jangan pecahan? berpecah. Dalam matematik ada pecahan. Betul? 1/2, 2/4,
3/6 itu pecahan lah. Okay, macam mana cikgu? Macam mana tu? Tapi tu untuk darjah 4 punya. Sama kena lah dengan kita. Kena lah. Sebab baru ni exam anak saya mengajar dia pecahan. Ni betul ni. Betul. Ayah yang ni. Betul-betul dia cikgu. Tapi macam berperang lah kalau mengajar. Macam mana pecahan ni? Pecahan untuk dia ada nombor atas dan bawah. Apa dipanggil? Apa dah cikgu tanya kita balik? Tapi untuk nombor tak wajar, dia ada nombor wajar dengan nombor tak wajar. Nombor wajar contohnya 1/2 nombor wajar. Kalau nombor tak wajar mungkin 4/2 macam tu. Sebab dia lagi besar. Lagi besar daripada Okay, bawah. cikgu, saya nak tanya kenapa jadi apa maksud wajar dengan tak wajar tu? Dia tak wajar lah sebab dia lagi besar daripada yang bawah tu. Saya tak ingat lah apa. Make sense lah. Kau jangan tanya bukan-bukan lah ini. Dah lama tinggalkan ni. Okay, thank you. Welcome. Mantap. Ilmu tu betul lah. Puting lah dia kan. Betul-betul Jadi kau cikgu, masa anak kau exam kau ajar dia math? Sebab matematik ni macam aku cakap, aku suka menyelesaikan masalah. Sekarang ni budak-budak punya Subjek. susah. Dia kebat tau. Dia panggil kebat, betul. Kalau kita tengok pun kita susah untuk mendapatkan jalan kerja. Untuk mendapatkan jawapan. Dan aku terpaksa tengok belakang jawapan, baru kita boleh jumpa jalan kerja untuk mendapatkan jawapan tu. Tak, kalau kau dah tengok jawapan, apa yang nak cerita pasal soalan tu lagi? Tak, dia nak jalan Tak, kerja. dia Sebab nak subjektif, dia nak kena jalan kerja. Macam mana Okay. kita nak dapatkan jalan kerja tu? Senang kata macam kau nak pergi Kedah, tapi kau macam tengok mana nak ikut jalan mana ni. Dia yang bestnya kita jumpa jalan untuk mendapatkan jawapan tu. Puasan dia tu. Puasan, lah. betul. Macam mana Razman bermula main bola sepak? Mungkin panjang sikit lah. Jadi kena relax, santai. Santai. Memang kalau boleh minum, tapi kau nak try minum air aku pun boleh. Kau tak kacau ni, tu yang jadi pening. Ya. Okey, saya bermula bermain bola sepak sejak berumur 12 tahun. Itu main untuk sekolah-sekolah, satu zon daerah dan pergi ke MSSM untuk bawah 12 Selangor. Lepas tu saya dipilih masuk ke sekolah sukan negeri lah. Dulu sekarang ni sekolah sukan negeri, dulu dia panggil sekolah projek untuk budak-budak Selangor lah. Sekolah mana tu? Sekolah menengah seksyen 11 Shah Alam. Tapi dulu nama dia sekolah menengah projek. Betul. Memang nama dia sekolah menengah projek Shah Alam. Tapi selepas tu dia tukar sekolah menengah seksyen 11 Shah Alam. Kau bagi kau tak aku. Ya, aku satu kelas dengan dia kot. Satu kelas dengan aku. Lepas tu Form 3 saya terpilih masuk ke Akademi Bola Sepak Selangor. Satu umur 15 dan ujung tahun FM ada buat selection untuk dipanggil projek Skuad Olimpik 2004. 2004 tu kau ada. 2004. Masa tu FM prepare untuk Skuad Olimpik 2004. So ujung tahun tu selection, saya terpilih pula untuk ke Sekolah Sukan Bukit Jalil. Form 4 dengan Form 5 saya dekat sana. Sekolah Sukan Bukit Jalil lah. Lepas tu 2 tahun saya sekolah kat sana. 2001 SPM, 2002 saya terpilih dalam skuad Under 20 National Team. Masa tu kita duduk dekat MSN, training dekat sana, saya ingat 3-4 bulan duduk kat MSN. Masa tu coach apa? Masa tu coach Brazil. Jovan Vieira. Yang pernah bawa, kalau tak silap saya, Iraq kot, yang champion Asia Cup. Dia coach. So 2002 lepas habis untuk assignment tu, saya balik ke Selangor bermain untuk Belia. Lepas tu President Cup sekejap je, lepas tu saya terus 2003 saya dinaikkan ke skuad utama. Join dengan senior team. Maknanya cepat jugalah kau naik. Perjalanan tu cepat dan naik. Tapi betul nak naik tu memang senang, tapi untuk konsisten tu kena bukan senang. So banyaklah perjalanan tu memang susah. Kita nak sampai ke tahap tu memang nampak senang, tapi banyak benda yang berliku yang kita kena buat, kita kena usaha untuk dapatkan tempat. Yang berliku tu kita akan hold dulu. Untuk Selangor lah. Untuk Selangor senior team. Yep.
So kau main national tahun bila? Macam saya main national tak banyak cap pun, 10 cap je. Tapi first saya dipanggil untuk skuad kebangsaan training masa kelayakan World Cup. Masa tu umur saya 2004. Tu first time saya dipanggil training senior team. Masa tu senior ramai macam Zamani, Hafiz Zamani Misbah, Karun Nisam, semua best tu lah. Hairudin, Akmal Rizal. Masa tu Khalid Jamlos saya tak ingat. Sempat tak? Tapi saya sempat main dengan dia. National saya tak pasti, tak berapa ingat sebab dah lama sangat. Amri Yahya ada, Syukur Adan ada masa tu. Masa tu best tu lah 2004 Betalan Biski bawa. Ada age banyak ah. Ada age, ada 16, ada 17, ada 20, 21. Ada memang hidup kau ni berada kat atas je lah. Tak juga. Ada masa kita kat bawah. Oi, yang kat bawah tu kita simpan dulu. Okey. So kita nak gali dulu kita top tu. Top sebab orang, dan aku rasa kebanyakan pun tahu je cerita kau bila dekat national team. Dalam sepanjang kerjaya kau 18 tahun ni kan. 18 tahun, bagi 3 benda yang kau rasa paling, orang kata achievement yang paling besar lah untuk diri kau. Personal. Secara personal. 3 Pertama mungkin menang AFF Suzuki Cup 2010. Satu pencapaian yang bagi saya sangat tinggi lah, untuk luar biasa yang mungkin susah untuk diulang balik lah. Itu sekali je. Buat masa ni itu sekali je. Yang kedua, saya menang Malaysia Cup sebagai ketua pasukan bersama dengan Pahang 2014, dan bukan saja menang, kita mempertahankan piala yang kita menang 2013. Itu bagi saya satu back to back, satu pencapaian yang luar biasa. Yang ketiga tu kan. Betul. Dan yang ketiga, saya menang award Best Defender untuk 2014. Itu 3 antara momen ataupun sesuatu yang sangat luar biasa lah. Dalam kerjaya, betul, dalam kerjaya saya. Sebab aku adalah tercalon tapi tak menang lah. Aku sedih kat lah. Tapi itulah. Betul lah, lain orang kan lain rezeki dia. Nampak tu. Banyak sangat pencapaian lah kan. Banyak yang kata, maknanya kalau cerita kat anak cucu tu kalau keluar tu boleh pakai baju nama Razman Roslan. Ya. Tapi betul lah, memang betul kita nampak benda tu macam cantik, ada yang menarik, ada yang memang betul untuk dicerita kat anak-anak saya pun. Yang untung yang pertama lah, anak saya yang pertama tu sempat untuk melihat melalui perjalanan tu. Yang kedua tu dia kurang sikit. Dan yang ketiga, kembar, anak saya ada kembar perempuan, dia mungkin tak dapat merasai saya sebagai pemain bola sepak. Yang sulung tu memang dia dapat sebab dia lahir 2010. Dia lahir je terus champion. Dia lahir je champion. Memang itu bagi saya satu rezeki yang Allah bagi kepada saya. Rezeki anak, orang cakap rezeki anak, memang bagi saya itu dia. Lepas tu memang dia daripada kecil sampai dia umur 11-12 memang dia di padang. Mana saya training, memang dia akan ikut, dia akan duduk tepi padang. Memang. Tapi aku nak tanya satu soalan. Kau tak ada mempersoalkan tak masa 2010 Masa 2010 kau tak ada. Kau ada kan? Sabarlah, bagilah soalan aku tu clear dulu. Kau tidak tak sampai ni. Masa 2010 tu kau tak pernah ke nak terasa tanya Raja Gopal ke, kenapa bawa 2 keeper? Sebab lepas tu semua pergi game 3. Sebab masa tu 22 player je. Kenapa tak bawa 3 keeper? Lepas 3 keeper 23 player. Mungkin tak diperlukan sangat lah kalau keeper. Sebab dia dalam padang dia seorang dia seorang. Sebab aku tak ada tau piala tu. Tapi ingat saya, memang saya pun nak diceritakan balik. Saya bukanlah berada di dalam squad di awal. Saya dipilih last minute. Saya antara 2 orang yang terakhir yang dipanggil oleh Datuk Raja Gopal untuk bersama dengan kebangsaan masa tu selepas beberapa pemain injured. Contoh macam Hafiz Zamani Misbah injured,
Aidil Zafan injured dan saya dipanggil untuk mengisi kekosongan kecederaan pemain tu lah. Itu yang saya dipanggil. Saya dan juga Amri Yahya, dua pemain yang baru last. Kalau kau ingat lah. Sebab saya masa tu dipanggil pun, masa tu kita orang tengah pre-season untuk Selangor untuk next year. Saya ingat lagi masa tu kita orang dekat gym. Masa tu coach Selangor, Devon, dia lepas tu dia dapat call, dia bagi tahu you kena pergi FM call up untuk AF Suzuki Cup ni. Saya pun itu masa tu baru nak pre-season, baru nak prepare untuk next year, tak ready. Tapi apabila dipanggil tu kita pergi lah. Pergi dan alhamdulillah rezeki champion lah. Walaupun first game semua tahu kena 5-1. Tapi akhirnya penghujung yang sangat manis untuk career saya lah. So kau percaya tak yang aku kata tadi dekat awal tadi masa kita main game tu pun, yang dia ni luck banyak. Aku tak kenapa rezeki dia diberi peluang sebab dia kejayaan datang bila ada peluang dan kau dah berlatih. Yes. Kalau peluang datang kau tak pernah berlatih, Itu yang antara nanti kita cerita. dah pandai mengiklan dengan sabar. banyak-banyak. Pengalaman dengan tim yang tak dapat dilupakan dan akan jadi kenangan sampai bila-bila. Tim mana, pengalaman apa? Pengalaman manis ke pahit ke apa? Tak kisahlah kot. Yang takkan Mungkin, dilupakan. Yang takkan dilupa, pahit So, ke. boleh lah bagi manis dan pahit. Pengalaman manis of course lah. Bila kita menang champion, itu yang manis yang tak boleh kita lupakan lah. Dengan Pahang lah. Dengan Pahang. Even dengan Selangor pun saya menang semua piala. Menang Liga Super pun dengan Dia Selangor. belagak pula. Tapi Geram pula aku. bila dengan Pahang, sebab saya sebagai ketua pasukan yang macam saya cakap tadi, kita menang Malaysia Cup. Lepas tu dia punya fan pun kalau pergi masa tu stadium penuh. Memang best masa tu. Suasana tu, itu yang momen ataupun kenangan manis yang tak boleh dilupakan lah. Razman dulu bukan anak emas Kau Zainal. Mana ada. Awak ni jawab kat dia. Tak adalah anak. Dia mungkinlah keselesaan saya bersama dengan dia tu yang Tak, nampak. sebelum tu tangan krem tak? Belum lagi? Okay. Ada orang main depan dia tu kan? Mungkin dia selesa dengan cara permainan saya dan juga saya bagaimana saya membawa pasukan ketika saya bermain. Ketika dengan dia start saya dengan Datuk Zainal ni kenal sebenarnya dah lama. Daripada kita orang, saya dekat Bukit Jalil. Okay. Saya main under 17, dia bawa tim under 16. Lepas tu dia dilantik untuk menjadi jurulatih bawah 18 tahun. Lepas tu kita ada tournament dekat Singapura. Okay. Saya antara salah seorang pemain. Kat situlah kita mula kenal. Bukan mula kenal lah, maksudnya saya di bawah dia. Dan selepas tu bila saya bermain dengan Selangor, dia coach untuk pasukan Pahang. Lepas tu dia yang antara yang orang yang memanggil saya untuk ke pasukan Pahang. Maknanya masuk Pahang pakai kabel lah. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau main sedap dan okey kan. Performance tu ada lah. Maknanya, tapi betul lah, Pahang saya dengan Chip balik Selangor pun Chip siapa? Datuk Zainal lah. Datuk Kita Zainal. panggil Mungkin ada Chip. orang tak tahu. Kita panggil dia Chip je. So balik Selangor pun dia coach, dia bawa saya. Dan bila dia pergi Melaka pun dia masih offer saya. Maknanya 3 tim tu Tiga tiga-tiga tim, pakai kabel. Kabel. Ayat lain dia chemistry tu ada lah. Ya betul. Yeah. Itu dia yang sebenarnya, bukan kabel. Kau ni apalah. Dia ni memang hater. Chemistry bekerjasama tu ada. bekerjasama. Ya. Sudah faham Ya. kan? Dia dah tahu saya pun dah tahu Ya, dia. betul. Sedangkan sampai sekarang pun masih lagi kerja dengan dia. Yelah tu. Dekat Astro kan. Aduh, aku membawakan suara-suara hater. Ni suara-suara hater pula, suara netizen. Dia bukan anak mas. Dia macam tadi lah, chemistry kita nak kerja tu senang. Dia ada player yang dia senang bekerja. So macam tu lah. Dan nasib baik tak pergi Pening tau. Dia bawa Pening pun dia ajak saya. Ajak ke? Tolak lah. Ada tak dia ajak kau tapi dia tak pakai kau? Kadang-kadang macam Melaka, mula-mula tu memang masa tu syukur dan ada. Memang dia tahu. Mungkin dia tak boleh nak pakai, tapi tak tahulah, mungkin untuk macam tadi chemistry, bagaimana kita dia nak guna saya untuk mungkin guide player muda masa tu kan. So, itulah mungkin yang dia nampak. Bukanlah kata dia panggil tu untuk saya mesti main untuk first 11. Tidak. Dia membantu. Betul. Jadi advisor dia pun ya juga.
Banyak pula. awal ni. Banyak pula job scope kau ya. Sebab kadang-kadang bila contoh kata ada player import yang nak datang, dia akan minta pandangan kita. Macam tu kita akan bagi. Dia terima tak terima itu dia sebagai jurulatih, tapi dia minta pendapat, itu yang bagi saya satu yang saya hormat dia lah. Macam mana pun dia tanya, dia bukan buat keputusan dia. Memang keputusan dia, tapi pendapat daripada orang lain pun dia ambil kira. Sebab yang main kurang kan. Betul. Jadi dia ambil juga. Ya. Betul. So dia bukannya dia pilih tu ikut suka sedak hati dia je kan. So dia nak tahu sebab dia player yang dia ambil ni dia dah tahu strength. Betul. Dia dah tahu apa weakness. So dia akan top up tu berdasarkan apa kekurangan yang dia boleh tampung kan. Okay, di masa zaman-zaman awal kau lah. Maksudnya bukan zaman kita bersama. Mungkin awal lagi sebelum aku start masuk dalam bola sepak pun. Start bila? Tahun bila? Aku start 2007. Maknanya kau start 2003, 4 tahun lah lebih kurang kan. So zaman-zaman kau start tu, siapa player-player senior yang kau rasa wow aku dapat main dengan dia, ataupun walaupun tak satu team ke, kau nampak dia dalam Liga Malaysia yang kau boleh lawan, tak pun satu team ke yang kau boleh jadikan baik hari ni aku nak jadi. Okay, Selangor ni dia bukan terkenal, maksudnya dia diingati tahun 3 kali dia champion masa Malaysia Cup, 95, 96, 97. Okay. Selangor. So saya sempat bermain dengan pemain-pemain yang berada dalam skuad tu, antaranya macam Syaril Majid, Talib Sulaiman, legend. Azman Adnan saya sempat main, Rusdi Suparman, Azli Syam Ibrahim, Kisah Banggamaren, siapa lagi? Antara pemain-pemain yang berada dalam tu yang saya sempat bermain bersama. So menjadi satu, orang kata apa, peluang yang mungkin orang lain tak dapat, tapi saya sempat. Betul. Sebab masa tu pun 2003 itu antara ujung-ujung karier dia orang. Tapi saya sempat naik berlatih bersama. 2003 tu saya tak bermain untuk game lagi. Maksudnya saya tak terpilih untuk dalam game, tapi saya sempat training dengan dia orang, belajar, dapat ilmu. So memang best lah masa tu. Ada tak satu kata-kata diorang antara salah seorang yang kau sempat mungkin bertanya, yang kau boleh ingat sampai sekarang? Of course, masa dulu kita baru naik, benda yang paling dia orang akan bagi kita nasihat ialah menyimpan duit lah. Sebab karier bola sepak ni dia tak panjang. Dulu seingat saya paling tinggi ataupun paling jauh kita boleh main bola apa sebenarnya umur 30 je. Okay. Masa zaman tu. Lepas tu 31 orang dah anggap tua. Sebab apa? Tak, masa zaman tu memang dia punya 30 je. Masa 2003 2004 tu. 30 je, 31 paling lama. Kalau kau tengok pemain-pemain yang dulu, contoh macam yang kita sebut tadi, umur 30, 31, 32 last. Tak ada macam sekarang 35 masih boleh main lagi, 36 ada yang sampai 40, 42 Indra kan. Dulu memang 30 itu dah ujung-ujung lah tu orang cakap. Rezeki lah kalau ada tu. Betul. Best yang macam sekarang ni je, macam Syukur, Amri, Indra, Safi, yang macam saya sendiri umur 38 last, yang sempat sampai umur 35 atas. Okay. So masa tu memang duit simpanan memang selalu ditekankan oleh senior-senior lah. Siapa yang selalu bagi pesanan macam tu? Ramai lah, macam Syaril Majid, walaupun dia jauh beza, tapi kita dengan dia macam kawan. Okay. Kalau sekarang pun jumpa pun masih lagi dia boleh. Itu yang best senior-senior masa tu. Betul. Tapi dalam padang maki-maki. Tak ada kasih can. Tak ada kasih can. Kerja kan. Okey, tu bab senior kita dah tahu dah kejayaan Razman sikit. Ke ada yang nak tahu apa-apa lagi tentang kejayaan yang Razman pernah rasa? Ke cukup kejayaan sampai situ? Sebab main bola ni bukan karier yang pendek sebenarnya. Kan? Dia peluang mungkin dia dah nampak orang atas dia. Betul. Laku dah. Ya. Dulu gaji tak besar. Betul. Tak sampai macam sekarang. So mungkin itu yang dia dah nampak. Betul lah kan. Sebab dulu bila diorang habis je, struggle. Betul. Even sampai sekarang pun ramai je yang habis-habis terus struggle kan. Kadang-kadang bukan sebab
tak menyimpan pun adalah faktor-faktor lain. betul. Tapi yang banyaknya enjoy sakai lah kan. Biasa tu. So zaman kejayaan Razman bersama Malaysia yang AFF tapi kau tak kena dah lah umur kan SEA Games 2009 tak kena lah. Tapi orang tak panggil kau, Untuk apa? SEA Games senior punya. Tak ada. Maknanya tak penting lah. Okey. Peluang kau. Okey, dengan Pahang kau main betul 3 tim je 3 tim. Wah, setia ni orangnya. Loyal. So dengan Selangor tu ada tak momen-momen dengan fans? Sebab kita tahu kan Selangor Kuat kan. selalu satu tim yang kalau cerita pasal 2003, 2004, 2005 tu zaman-zaman yang strong lah untuk Selangor kan. Dengan fans, macam mana korang dengan fans masa tu? 2003, 2004 bukanlah tahun Selangor strong sebenarnya. Oh. Okey. Itu zaman sebenarnya zaman Kejatuhan. kejatuhan. Okey. 2003, 2004 baru nak naik sikit dan 2005 baru Selangor betul-betul naik. Itu pun Selangor sebenarnya main Liga Perdana 2005 tu. 2005 Selangor main Liga Perdana. So zaman tu barulah Bambang datang, Eli Boy, Syukuadan memang ada. Lepas tu siapa lagi? Kisah Gambaran daripada Sabah datang. Khalid Jamlus ada dalam tim. Yes. Masa tu baru zaman baru start Selangor naik. Yes. Then 2006 pun sama, player yang sama, tapi 2006 Selangor bermain untuk Liga Super. Tak berada pada tahap yang Terbaik, baik tengah-tengah aje. Then start tu lah 2006 2007 Selangor buat satu rombakan besar-besaran. Dia hanya tinggalkan 4 player saja. Alright. Dia buang semua, tinggalkan 4 player dan menggunakan 100% lokal. 2007. Sebab masa tu import yang tak pakai import tahun bila? Tak pakai import 2009 2010. Okey. 2007 boleh pakai import tapi Selangor tak pakai import. Sebab 100 bajet. Bajet. Budget lah. Sebabkan 2006 Dah tak. terlampau bajet mungkin besar. Overspend. Dan dibuang pemain-pemain yang tinggalkan 4-5 player je. Saya ingat saya, Amri, Syukuadan, Di Surendran dengan P. Gunalan. Antara 5-6 orang macam tu lah. Tapi yang mula-mula memang kekal hanya 3-4 player. Lepas tu bila dah tak ramai sangat, dah tak ada player, dia panggil lagi 2-3 orang macam tu lah. Tak ramai. Then di top up dengan itu yang best. Amirul Hadi naik. Ramailah Aizul, Hadi, apa semua yang player-player muda ni. 2007. Tapi zaman 2007 tu, walaupun kita hanya pakai lokal saja, kita taklah jatuh ke liga. Masih lagi maintain dalam kat tengah-tengah. Sebab kita bawa masa tu kebanyakannya memang anak-anak jati Selangor yang memang kat situ lah. Start tu lah baru ramai sebenarnya player-player yang muda daripada Selangor ni naik. Syafiq Rahim, Nasri Bahrum antaranya pemain-pemain masa itulah. Kau sebut je Syafiq Rahim sebab tadi ada komen aku tak tahu lah. Banyak kali juga ada komen ni. Apa cerita kau tapak copot ni? Saya benda tu saya dah cakap banyak kali. Bila terjadi ni? Tahun 2014. Okey. 2014 saya ingat game Liga kot. Memang bukan saya sengaja benda tu. Sebab bola tu bola tinggi dan saya pergi untuk memang challenge tapi sebab jauh untuk saya pergi dengan kepala agak jauh. Jadi saya ulur je kaki. Ulur kaki tepat pula dekat dada. Jadi macam Nampak ni lah. nampak macam saya sengaja tapi sebenarnya tak sengaja. Memang bukan niat. Itu pasal bila copot bangun saya minta maaf dengan dia. Lepas tu saya belah. Okey. Kalau memang betul mungkin lain situasi tu sebab kita memang tak ada niat pergi pula. Sorry. Tapi jujurlah sekali. Saja ke tak saja? Tak sengaja betul. Tak sengaja, Kalau okey. sengaja saya bakal bagi kaki kanan. Kaki kuat lah. Kaki kuat betul saya cakap. Enggak maksudnya masa tu ada 50-50 lagi. Macam Memang saya nak pergi untuk touch bola tu je. Tapi tepat pula kat dada dia. Tapi sekali tengok balik gila juga jauh sebenarnya. Tapi dengan suasana JDT dengan Pahang yang memang masa tu rival, betul. fan penuh. Orang Jadi dia jadi macam kita sanggup buat apa saja macam tu lah untuk dapatkan bola tu. Tapi masa 2013-14 tu memang Pahang JDT Memang rival gila kan. kan.
13, 14, 15 lah. Berebut atas. Ya. Tinggi Razman berapa lah? 18 kot, lebih kurang. 17 lebih. 182 ngah. Ha, Dia angkat tu dari mana? Seram 183 rasa. Okay guys, sebelum kita sambung, saya nak nak ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak kat rakan kolaborasi kita WR Trader Academy. Kerana menyemonca kita punya GJB podcast ni, kita nak ucapkan rakan kolaborasi kita lah. GJB tu belakang tu ada WR Trader Academy. Kalau nak belajar tentang cara yang betul dalam trading patuh syariah di bawah bursa Malaysia, yang penting patuh syariah lah kan. Boleh cari WR Trader Academy. So orang tanya copot AKA kepada siapa? Alai. Sorry. Sebab tadi soalan, kita baca soalan. Kita soalan tu dia tanya apa cerita tapak copot. So copot tu siapa sebenarnya? Syafiq Rahim. So kalau ada yang tanya siapa copot tu, Syafiq Rahim. Ini mesti budak-budak baru ni. Kalau orang-orang lama ni dia demo kena bagi. Okey, minum dulu. Nampak krem tu. Okey. Dia dah biasa pandit tu. So sebab hari ni sebab itulah saya cakap mungkin hari pertama untuk guest test mic tu mungkin akan jadi sangat mudah dan sangat indah. Tapi dia boleh jadi sebaliknya juga. So Man dapat satu experience di sebaliknya lah. Minta maaf Man Tak kena macam ni tak sedap dia sandar. Sebab dia menurun kan. So nanti kita beli stand mic yang tinggi sikit lah. Kita dah ada tu yang tu, tapi dia bantai je lah pergi buat. Aku beli air apa ni? Kau nak rasa? Kau tak kacau. Tak ada mana je. Kacau macam mana ini. Betul lah. Sekejap Apa dah kacau? Dia macam soda. Kopi. Kalau aku pening malam ni kau Okay. So dah di awal-awangan dah kita di GJB Podcast pada episod 11 ni. Daripada awal sampai sekarang ni aku rasa kita dah di awal-awangan. Sebab apa? Sebab kita bercerita tentang kejayaan. Kita cerita tentang keindahan bola sepak tu. So siapa yang sekarang ni kalau dia nak ada cita-cita nak jadi main bola sepak ni, aku rasa sekarang ni dia ajak bapak dia pergi beli boot. Betul. Semangat tengok. Weh, Razman macam ni, pernah menang ni. Cerita manis je. Manis. Benda manis. Tapi di GJB Podcast ni kita cuba bawakan satu sisi yang lain dalam kerjaya bola sepak. Supaya apa Supaya untuk kalau dalam konteks bola sepak lah. Dalam konteks bola sepak ni, kepada generasi yang ada sekarang ni, bila dia jatuh, Dia tahu nak buat apa. Dan dia terus, maknanya tak putus asa lah. Sebab dia tahu yang senior-senior ni, abang-abang dia ni pernah lalui satu situasi pun bukannya sentiasa indah. Dan kepada generasi-generasi yang akan datang, dia orang akan tahu. Sebab dalam mindset, terutama sekali parents sekarang lah kan, parents sekarang dia nak anak dia main bola. Oh, gaji sipolan macam ni, gaji sipolan macam ni. So dia nampak yang tu. Tapi mungkin kita akan bercerita sikit apa sebenarnya laluan dalam bola sepak, cara dalam bola sepak, ada ke kepahitan dalam bola sepak. So 3 benda juga untuk Razman ceritakan momen paling pahit sekali dalam kerjaya bola sepak, ataupun zaman kejatuhan ke, ataupun struggle kau sampai kena makan 2 helai Maggi satu hari ke. Saya punya struggle taklah sampai tahap kewangan saya suka, tapi kita nak cerita pengalaman Okay. Pengalaman saya ketika umur 12 tahun. Umur 12 tahun, darjah 6 untuk main untuk pasukan Selangor MSSM. Dalam 20 pemain yang pergi tournament, saya seorang pemain yang tak main langsung satu game pun. Bermakna tapi saya seorang je lah pemain yang menjadi pemain profesional Sampai sekarang? Umur saya sampai umur 38 lah. Applause sikit Min. Applause sikit. Oi, mantap. Memang kita tak dengar tapi kat sana dengar. Bermaksud rezeki tu dia bukan, macam mana nak cakap maknanya bukan waktu tu kita maknanya itu yang akan berjaya, tidak. Kadang-kadang dia kena melalui satu fasa yang proses yang kita
kena sabar, kena usaha, dan baru kita dapat hasil. Itu pasal macam sekarang ni pun saya ada pesan dengan parent-parent. Maknanya dalam 20 player, saya seorang je yang tak main. Tapi masih lagi kita, maksudnya Percaya lagi. Buat lagi. sabar dan kita melalui proses. Maknanya saya tak adalah naik tinggi terus lepas tu hilang. Tidak. Maknanya kita step by step dan maintain untuk satu tempat tu lah. Itu yang macam saya sambung tadi, kita ada cerita dengan parent-parent yang kebanyakan sekarang ni parent-parent memang banyak akademi-akademi yang tertubuh. Betul. Dan mereka nak anak mereka main betul-betul sekarang ni. Sebenarnya kena sabar, bagi ruang, bagi peluang untuk dia betul-betul main. Jangan terlampau push. Betul. Kalau push sekarang, Risau dia tak nak lepas tu. bukan tak nak. Takut dia ada awal, hilang awal. So dia kena maintain, sabar, melalui proses yang betul untuk, sebab kita nak dia berada peak tu pada waktu yang betul. Tak guna dia peak sekarang, tak ada apa pun. Kalau betul lah, kalau untuk jadi pemain bola, dia kena peak pada waktu yang betul lah. Sebab nak naik tu mungkin tak susah sangat. Betul. Tapi nak maintain dekat atas tu yang susah. Itu yang dalam bola sepak tu ada. Maknanya sesiapa yang player-player bola yang maintain sekarang, saya rasa dia mesti akan ada satu cerita yang dia akan lalui. Tak mudah untuk dia terus naik. Lepas tu dia boleh maintain lama. Sebab tadi kita dengar cerita Razman ni terus daripada umur 12 Malaysia. Tapi ni Maknanya sebalik tu. Di sebalik tu, betul. maknanya ada gak kena sidai. Kalau saya jenis yang kecewa, saya akan hilang terus. Saya tak akan masuk umur sekolah projek. Seterusnya tu kan. Seterus lepas tu saya akan main Nike Card, saya akan hilang. So apa mindset masa tu dalam tu, maksudnya nak overcome benda tu? Of course dalam diri saya akan buktikan untuk, dalam diri saya kita ada, saya cakap dengan diri saya lah, mungkin tak ada peluang ni, akan ada peluang lain. Tapi kita kena usaha lah, kena sabar, kena usaha untuk dapatkan peluang tu. Tapi bila diingat balik, saya pun tak terfikir benda ni. Tapi bila anak saya start main bola, saya baru terfikir balik, tak guna untuk kita push dia sekarang, lepas tu dia hilang. Macam apa yang terjadi kat kawan-kawan saya lah. Mereka diberi peluang main, tapi hanya saya yang jadi profesional. So kat situ dah terbukti. Mungkin rezeki saya lah, Rezeki tu satu hal lah kan. Tapi begitulah dia punya perjalanan tu. Maknanya masa kau tak dapat main, of course lah Fraz, apa yang kau buat lepas tu? Maksudnya dari segi mungkin balik mengajuk ke, extra training ke apa ke? Saya macam biasa je lah. Macam biasa. Saya tak kata saya marah ke apa. Cuma saya, macam saya cakap tadi, bila dah anak saya bermain bola, baru saya terfikir balik pasal tu, pasal perjalanan tu. Tapi dalam masa yang sama, saya ketika lepas habis tu, saya tak frust lah. Saya pergi masuk sekolah projek. Saya macam biasa, cuba dapatkan tempat balik. Walaupun kita tidaklah, macam saya bukanlah, saya main defend pula. Bukanlah player yang senang untuk dapat nama. Lain macam striker, midfield, kau score, orang kenal kan. Banyak skor lagi senang kau naik. Tapi macam kita defender, orang tak nampak. Kita buat mistake, orang akan nampak. Orang itu perbezaan dia. Tapi kita berada, sentiasa ada dekat situ, maintain. So ada position yang senang naik ke susah naik? Position mana yang paling senang naik dan position mana yang paling susah naik? Maksudnya macam striker lah. Striker paling senang. Paling Paling senang susah? lah. Mungkin defender lah, sebab dia akan nampak apabila dia melakukan kesilapan. Kan, dia buat mistake, dia akan nampak. Tapi kalau dia perform, orang tetap, contoh kata menang 1-0, kau defend gila-gila pun, orang yang skor sebiji tu je akan dapat nama. Maksudnya orang akan pandang yang menjadikan gol lah. Keeper jatuh kat mana? Keeper tak masuk dalam list. Keeper pun sebenarnya keeper atas daripada defender saya rasa. Sebab dia seorang dekat dalam gol, dia save. Dapat juga nama. Masih orang akan nampak. Hargai. Macam Kalau defender. sekali buat mistake, samalah macam defender kan. kena tipai lah. Kalau striker tak skor pun. Tapi kalau keeper, kalau dia lepas gol, orang tak akan salahkan goalkeeper kot. Orang salahkan Oh defender. tak kau. Orang akan salah Memang defend, kena kat tak keeper. ada. Kalau katalah gol.
Selalu kena orang maki siapa? Keeper kayu, keeper Tak kayu. ada. Mesti defend punya. Defend yang keeper gaduh guys. Macam mana ni sekarang ni? Kalau lain lah, kalau keeper tu tangkap selangkang lepas, itu memang kesalahan dua. tak boleh buat apa lah kan. Tapi kalau setakat gol yang contoh crossing, striker tanduk, gol. Mungkin orang salahkan defend, tak marking orang cakap. Macam So tu lah. orang yang akan di-attack dulu lah. Yes, of course lah. Kelah juga lah. Jom. So maknanya defending kena kental kan. Tapi itulah cerita daripada perjalanan apa zaman kejatuhan tu yang pertama. Yang kedua, untuk maintain macam saya cakap tadi, mungkin rezeki saya dan peluang saya, apabila saya diberi peluang, saya gunakan peluang tu sebaik mungkin. Tetapi untuk menggunakan peluang tu, kita tak boleh cakap kita gunakan just perform. Apa preparation kita sebelum kita dapat peluang tu? Yang ni yang ni kita nak dengar ni, dan yang ni sebenarnya mungkin khas ditujukan kepada mereka yang ada bercita-cita nak jadi seorang pemain bola sepak. So korang boleh dengar yang part ni. 2003 saya dinaikkan ataupun dipanggil untuk training dengan senior team. Okey, masa tu Syarif Majid ada, Talib Sulaiman, Syukurdan apa semualah. Dan 2004 sekali lagi saya dipanggil untuk join training dengan senior team. Saya pergi, tapi dalam masa yang sama, kalau nak tahu training, orang main tu side, saya dekat belakang gol. Buat apa? Kutip bola. Kutip bola. Acai. Maksudnya 11 lawan 11, dah 22, yang lebih macam kita orang lah. Macam saya muda, kita dekat belakang gol, kutip Jadi bola. acai lah. Macam tu lah. Kan, kutip bola. Tapi dalam masa yang sama, pagi saya akan jogging. Saya buat preparation untuk diri saya lah. Sebab kita bila training, memang kita tak akan main punya. Kita akan kurang, macam kita kalau contohlah kata, kalau training sejam setengah, mungkin kita akan training setengah jam je yang betul-betul. Selepas tu dah buat tactical, main tu side. So tak cukup untuk sama level dengan player-player yang main. So itu saya punya, memang itu yang saya buat. Saya akan jogging setiap pagi untuk saya punya fitness dan preparation lah. Itu pasal kalau orang yang tahu, memang sampai sekarang pun kalau orang suruh saya lari, saya boleh lari. Jangan saya, kalau saya main lagi, silap player muda pun duduk belakang saya. Tapi janganlah nanti takut memalukan diri sendiri. Tadi kan kita dah bincang dah. Janganlah memalukan diri sendiri lagi. Betul lah tu. Tapi dah tua dah tak boleh. Tu dululah dulu. Okey, cerita tua dan muda Kau rasa sekarang ni kau boleh lari lagi? Fitness mungkin tak ada masalah lah. Ke macam mana? Macam sekarang ni saya dah tak, bukan jenis yang macam dulu lah. Sekarang ni kalau ada game, ada training, saya training tapi saya lebih kepada main game saja. Friendly game. Lepas tu kalau ada game saya boleh main sebab saya gunakan saya punya experience. Kalau untuk high level, apa yang kau rasa tak boleh di usia kau sekarang ni? Speed lah. Speed. Dah slow. Saya dah tak ada macam dulu kita nak kena burst, kena short sprint, lepas tu nak kena patah balik. Alright. Sekarang tu itu saya sudah tak ada. Sebab mungkin salah satu sebab saya dah stop dan saya tak training. Strength tu dah tak ada. Kalau masih lagi main training mungkin boleh lagi. So speed tu dengan swing speed sama tak? Dia swing, kalau swing speed tak boleh laju sangat. Nanti share. Takut lari tempo dia. Okey. Tu yang baru dua, lagi satu. Lagi satu, masa saya free saya pernah kerja sebagai penggali kubur. Ramai tahu ke yang kisah tu? Saya tak tahu lah ramai tahu ke tak. Mungkin yang best-best macam dulu masa saya main, dia orang tahulah sini-sini saya. Sebab di Ibu 4 saya dah start di Ibu 3 dan di Ibu 4 kebetulan training dekat UPM. Dekat lah, maknanya kalau saya training pagi, habis training je siap-siap, kalau dapat message, saya terus siap balik, terus gali kubur. Sebab rumah saya depan memang kubur. Sebab apa kau gali kubur? Macam mana boleh masuk? Tak, sebab tak ada buat apa, memang member-member kampung, sebab duduk kampung. So kalau ada orang meninggal, pergilah. Mula-mula kita pergi je tengok, lepas tu tolong, lepas tu gali lah. Jadi benda tu jadi
Macam mana nak Rutin cakap? ke bukan? Jadi macam rutin lah. Jadi macam kita punya kerja suka-suka. Lepas tu dapat duit. Wah. So memang eksklusif di GJB Podcast. Razman pernah gali kubur. So apa experience masa kau gali kubur tu? Masa tu umur apa? Umur 20, 19, 20. Weh. Maknanya dah ada kewarasan berfikir lah. So apa kau rasa bila kau gali kubur tu? Rasa Insaf sikit, aduh elok sikit lah. gali kubur, lepas gali kubur, masa gali kubur. Tak kisahlah. Maksudnya pengalaman kau dekat masa gali kubur. Pengalaman dia akan rasa lenguh bahu. Mencangkulnya korang lah. Ya, Dulu tak kau masalahnya kau tu aku expect apa? Sabarlah, ada bagi punchline dulu. Okey. Okey. Tak ada, sebenarnya gali kubur ni biasa je. Bukan maksudnya tak adalah yang kata kita insaf apa, tak ada. Cuma benda tu biasa, normal. Cumanya kadang-kadang macam mana nak cakap, adalah jumpa tulang yang lama. Itu semua kubur biasa lah kan. Dia banyak pengalaman lah. Ada yang kita gali tu batu jadi susah. Dia paling susah sekali mencangkul ni ialah bila tanah tu lembut. Lagi susah. Lagi susah daripada batu-batu keras tu. Sebab apa? Sebab kalau daripada hukum fizik dia molekul-molekul air tu Ayah tak bijak sangat lah. tak tahu. Tak tahu. Sebab bila tanah tu lembut, tanah akan melekat dekat cangkul. Make Jadi kena sense. buang dulu je. Kena susah. Dua kerja lah jadinya. Dua kerja. Kalau walaupun batu dia tak terus, dia tak melekat. Dia jangan basah, melekat lagi akan penat, susah. Saya pernah gali kubur berdua. Saya sebenarnya 5 orang kawan. 5 orang. Baru ni kalau perasan story saya jumpa balik. Kebetulan kawan saya meninggal. Meninggal dan saya balik kampung, jumpa balik geng-geng lama. Lepas tu dia orang cakap, sekarang ni gali kubur dah tak macam dulu. Sekarang ni pakai backhoe. Pakai backhoe. Tak macam kita dulu, dia kata betul. Lepas tu saya ada 5 orang kawan dan seorang ni bapak kawan saya lah. Dia yang jadi macam mandor. Dia yang akan, kalau orang meninggal, orang akan call dia. Okey. Kat sini kalau tu saya boleh cakap Cik Bongek nama dia. Bongek. Cik Bongek. Cik Bongek memang daripada kecil dengan dia. Apa-apa orang meninggal, orang akan cari dia. Kawasan Bandar Baru, Kajang ke Sungai Tangkas, tempat saya memang akan cari dia, akan call dia. Jadi dia sebagai penjaga kubur lah. So pernah satu hari tu, tahulah masa tu kita umur 19-20. Kawan-kawan saya ni, saya main bola, okey lagi. Yang kawan-kawan ni lepas sekolah tak ada buat apa. Kerja, gali kubur, pasang khemah. Khemah kenduri itu je. Kadang-kadang dia orang tidur lewat apa semua. Bila pagi ada orang meninggal, yang Cik Bongek ni akan call semua orang. Yang member-member saya ni. Dan rumah saya depan kubur, dia akan datang je. Datang. Okey, dia akan cakap ni ada orang meninggal. Okey, saya pun bangun. Pergilah. Kebetulan satu hari tu, empat boleh tak angkat call lah. Ada dua orang meninggal tau. 2 lubang nak kena gali. Saya pernah gali 2 lubang. Seorang. Dengan Cik Bongek tu lah. Tapi sebabkan dia tua, kita takkan nak mengharapkan dia yang buat. Betul. Jadi saya buat Kena cover lebih. kena cover dia lah. Kena sidai lah. Itu memang lepas tu dah siap, baru dah sampai dia orang memang kena maki lah. Kau orang ni betul lah. Baru aku nak bercabut ni. Tapi dia kalau macam saya dululah. Kalau ada rasa malam, ada rasa lengur-lengur tu confirm. Besoknya confirm ada ni cakap. Ikut. Bukan ikut. Ada rasa nak kena gali kubur lah. Ada rasa. Kisah seorang penggali kubur. Itu masa awal-awal sebelum saya 2004. Lepas tu bila 2005 saya dah pindah duduk Shah Alam apa semua dah tak tu lah. Kira awak pemuda kampung yang bagus jugalah. Sebab rumah saya depan kubur. Tu je. Dia kena ni lah, keliling dengan benda-benda Bagus anak ni. Tok Adi, anak Tok Adi. Geng Tok Adi ni. Geng Tok Adi. Patut swing bagus Dia Lagi kecil dah training. itu kalau go dia macam ni, tepi. Cangkul dia macam ni, lain. Dia jumpa benda pelik-pelik tak? Pelik tak ada. Tak ada. Kalau yang macam tengah-tengah malam ada ke? Malam pernah gali kubur malam. Tapi tak
nak kata benda pelik tak ada sebab rumah saya depan kubur. Dah biasa. Dah biasa. Saya kadang balik lewat pun tak ada apalah. Cuma kadang tak ada, bagi saya biasa je lah, tak ada apa. Ada orang kata, buat apa kita nak takut? Benda dah mati. Orang hidup ni patut kita takut ni. Macam-macam. Yang ini. Yang ni aku takut ni. Betul. Make sense lah. Orang mati tak ada. Betul, yang hidup ni bahaya ni. Risau gitu. Zaman kegemilangan tadi, kalau sebab Razman dah cerita dah, zaman kegemilangan masa 2013-14 kan. 14-15 ke 13-14? 13-14, 15 pun sebenarnya kegemilangan Pahang masa tu. Okay. Tapi tim tu sampai semi-final. Malaysia Cup semi-final, FA Cup semi-final, Liga nombor 2. Tu je. Ui, game dahsyat juga kan. Masa tu siapa import paling dahsyat dekat Pahang? Pahang ni orang tahu lah kan. Cuma mungkin kau boleh cerita sini. Siapa import paling dahsyat sekali? Mungkin 2-3 orang. Dan apa karakter dia orang dekat tim yang boleh buat tim tu berjaya? So sebagai import. Pahang dia tak ramai, dia ada import 4 orang je. Dixon Wakame, Okay. Matis Conti, Okay. Damien Stewart dengan Zesh Rahman. So dua attacking ni dulu boleh main import satu game 3 player je. Okay. Satu player akan dekat luar. So Pahang ada 2 defender, 2 attacking. Kalau kita nak main attacking, kita akan main 2 striker. Kalau nak main defending, kita akan main 2 defender, 1 striker. Tapi antara dia orang ni bagi saya, dia punya bagusnya dia macam tak ada rasa dengki iri hati kalau tak main. Okay. Maknanya dia orang tahu itu adalah strategi. Betul. Sebab itu pasal perjalanan pasukan ataupun kejayaan tu terhasil sebabkan benda tu. Mereka memahami antara satu sama lain dan juga strategi pasukan. Sebab macam damage di Sewakame kita tahu dengan dia punya strength. Macam dinding kalau langgar kan, dia boleh beat orang, dia boleh apa, tapi akhirnya dia jenis yang tak tamak. Okay. Dia akan tolak kepada Matis Conti. Ada ruang dia bagi. Ada ruang dia akan bagi. So kat situlah peranan bagi saya, semua memainkan peranan yang sangat besar untuk kejayaan pasukan Pahang masa tahun tu. Damien Stewart dengan Zesh Rahman pun sama juga. So, dua player yang bagi saya sangat macam mana nak cakap dia orang punya komitmen kepada pasukan tu sangat tinggi lah. Dan diorang pun datang dengan high profile juga. Betul, daripada QPR dan juga Zesh Rahman pun sama. Zesh Rahman pun lagi satu, walaupun dia kurang bermain, Damien Stewart lebih diberi peluang sebab saya akan bermain dengan dia. Kita akan main attacking, 2 attacking, Matis Conti dengan Iswak kami akan main kat atas. Walaupun Zesh jarang diberi peluang, tapi dia punya individu bagi saya, dia seorang player yang sangat profesional lah. Dan dia pun bukannya, saya rasa dia punya knowledge dalam bola sepak pun sangat tinggi. Kalau tengok dia banyak, kalau tak silap saya dulu dia ada satu apps yang dia buat sendiri untuk bola sepak. Untuk apa? Bahasa-bahasa bola sepak dalam ni dia adalah dia buat sendiri. Lepas tu sekarang pun dia pun dah ambil coaching course yang UEFA punya. So keempat-empat pemain tu memang bagi saya ramuan, kalau masakan memang mencukupkan ramuan. Ramuan dia masuk kat ramuan pula. Betul dia ni pandit. Dia pandai bahasa. Kalau tidak takkanlah Astro dah ambil dia. Awal-awal dah kena buang. Episod pertama dah kena buang kot. Dengan arti kata lain tadi, profesional tu semuanya untuk tim. Kan? Maksudnya betul. Dia tak ada rasa iri hati. Betul. Kan? Even local player pun kita tak ada, memang sebagai satu pasukan lah, family. Harmoni. Walaupun masa tu player Pahang yang luar daripada Pahang datang, saya, Amirul Hadi dengan Zidane, kita kat luar, player luar lah, daripada Selangor datang. Tapi bila kita masuk dalam tim, terus macam kita orang Pahang. Dengan fan, dengan masa tu bila zaman tengah naik, tengah sedap, menjadilah macam tadi kata luck lah. Saya pergi sana, saya pergi 2013, saya pergi Pahang. Pahang baru naik Liga Super. 2012 tu dia menang play-off dengan Kedah. Macam Alex ada cerita dengan kan. 2013 tu naik, saya pergi sana. Dan saya pergi sana pun
disebabkan Selangor buang saya. Buang bukan sebab kita ada masalah ke apa. Saya masa tu Irfan Bakti coach, Datuk Amidin masa tu dia Setiausaha Agung FAS. Dia panggil saya, dia kata ada seorang player yang akan datang daripada Harimau Muda. So tempat saya main dulu main right back. Tempat tu ada Bunyamin Omar dengan seorang player yang akan datang balik. Siapa? Agak-agak? Aku tahu. Mahali Jasuli. So Mahali, kau selang dia lah ni. Mahali dia tak kata selang. Saya tak kata, tapi selepas perbincangan dengan Datuk Midin, dengan Coach Irfan, mungkin peluang untuk saya main akan jadi kurang sebab Mahali baru balik daripada Harimau Muda. Mungkin dia punya lebih tinggi kan. So kita bincang, okey, tak apa. Kebetulan Datuk Zainal dengan Datuk Rolah masa tu coach kat sana. Dia nak nak saya bantu tim sebab Pahang masa tu baru naik ke Liga Super. Jom kita pun pergi. Dan itulah dia luck. Perancangan Allah lah rasanya. Betul. Tu nak dijadikan cerita. Antara takdir tu dia ada jalan tu. Tapi Min, nanti ni potong caption dia lah Mahali Selang Razman. Okay? Kita memang biasa, tapi dalam ni kita cerita lah baik-baik. Tapi betul lah kata dari perancangan. Mana kita nak tahu. Betul. Dia datang, saya pergi sana, saya champion kat sana. Betul. Selangor tak champion. Bukanlah kata Selangor champion 2015 lah. Okay. Itu dia punya perjalanan tu memang kadang-kadang yang kalau orang yang jenis negatif dia akan fikir sesuatu yang tak baik lah, tapi akhirnya pengakhiran yang positif, yang satu kejayaan yang manis lah. Yalah, sebab kalau satu-satu tim tu import tak boleh ngam, player pun sesama player tak boleh ngam, tim tu memang susah nak jadi. Dia apa-apa pun kena sebagai satu keluarga juga. So itu antara import yang kau rasa paling antara tadi ramuan paling dia paling macam mana mencukupi antara satu sama lain. Dia melengkapi decent dengan cara dia, Matheus Conti dengan dia punya finishing. Yes. Damon Stewart dengan keras di kat bawah defending, saya tu kat belakang tukang collect je kan, organize je, buat kerja mudah. So midfield Azidan, Hafiz Kamal 2013, Amirul Hadi, lepas tu Faizul Hussein, kanan Elek, Gopi kiri, Arsurin, Koji. So memang kita tak kata ada satu player yang menonjol. Kalau semua ingat semua sama. Tu masa itulah tim tu. Tapi masa tu Stuart datang, tengok badan besar. Dan saya ingat mana punya data lah import ni. Daripada Jamaica pula tu. Mana ada orang Jamaica main bola? Jamaica berlari je kan. Aduh. Dengan bontot tonggek kan. Aduh. Tapi tengok bagus lah. Steady lah. Dan the best dia ialah bila dia buat defending, kalau dia nak clear bola, dia tak akan clear buta. Dia punya clear akan passing dekat orang. Okey. Itu satu yang kelebihan dia. Banyak-banyak striker lah yang kau jumpa Siapa kau paling menyirap tadi? Menyirap maksudnya? Paling tak suka kalau jumpa dia ni. Susah. Aku stres lah. Contoh kalau esok nak lawan dia pun stres aku nak lawan dia ni. Dulu masa saya baru-baru naik, lepas saya dapat peluang, macam saya cakap dulu lah, kita training kan, duduk belakang gol, sambung balik cerita tadi. Bila kebetulan saya ada dalam tim. Lepas tu bila dapat peluang main, saya ganti Leong Seng. Saya ingat lagi game tu lawan ATM. Half time dia dikeluarkan sebab mungkin injured. Saya masuk, dan start itu saya pacak tempat tu sampai hujung musim. Saya main centre back dengan import. Masa tu umur saya 20, 2004. Lepas tu saya main, dulu punya import bukan macam sekarang. Dulu semua kulit hitam. Lepas tu dia akan datang dengan partner dia. Contoh Filimon Cipeta. Dia akan datang dengan Lamin Conte, 2 orang. Lepas tu Beckham Menggo ada seorang lagi. Lepas tu siapa macam Kedah Malon 2007. Dulu Perak Kita Manjo dengan siapa, dia mesti ada partner. Dulu mesti dia import striker mesti yang jenis kulit hitam yang badan besar. Sebab dia orang akan pakai untuk target man kan. Betul. So Filimon Cipeta kan kata Frank Seto. Itu semua jenis langgar dinding. Nasib baik Wakame tu 2013 je dia main Kelantan, saya lawan dia. Bawa sampai 2014 nasib baik dia datang
Pahang. Kalau nak lawan dia, ui, penat tu. Dia sandar je. Penat tu. Dia sandar 4-5 orang sekali kan. Tu antara satu gambar yang viral lalu yang screen. Ui, luar biasa lah kan. Dia gunakan kekuatan yang dia ada lah. Tapi kau rasa kau berada di zaman dua era yang berbeza lah, lebih kurang. Nak kata zaman sekarang dengan 2004, 2005. Ada beza tak? Import zaman tu dengan import zaman sekarang? Mungkin ada beza lah. Dulu mungkin lebih kepada strength. Macam sekarang lebih kepada otak. Sempat agak lah. Maknanya import dulu tak ada otak? Dulu otak kurang tapi pakai strength, physical. Macam sekarang sempat juga dengan import yang ada otak ni. Macam Luciano Figueroa kan, Diaz kan. Itu pun partner lah tu. So Pablo Aimar pun ada sempat kan. So sekarang dengan dulu memang ada perbezaan, tetapi kesukaran tu yang ni dengan macam ni kita nak sakit otaknya. Yang ni dengan macam ni. Maknanya dua orang yang mana dua karakter yang berbeza. Diaz tu kalau kata ada bola bukan main lihat lagi, kita nak kejar dia dengan speed dia, dengan skill dia kan. Figueroa pula dengan kepala dia. Heading saja dia. Heading saja. Asyik baiklah saya ada Damien Stewart tu. Boleh lah cover sikit kan. Lawan Liverpool Draw berapa, 1-1 kan? Patrick Ronaldinho score. Tu pun itu lawan ni lah, lawan Spurs. Bukan. Liverpool kena 2 biji. Kau ni. Liverpool draw. Aku captain. Yang ambil Sheena. Ambil pinggan. Itu pun satu masa kenangan. Tu bukan kenangan lah sebenarnya. Masa tu dipanggil lepas raya kot. Luck lagi ada ni. Memang luck. Memang kodolah lah dia panggil masa tu lepas raya, ada game kot. Lepas raya kot. Yes. Ngam-ngam lepas raya. Kita kena balik awal. Mula-mula memang saya malas nak pergi. Sebab main masa tu orang cakap game Sarker kan. Apa masa tu kan orang dah mula tak ada ranking. Lepas tu selection Malaysia. Masa tu Patrick Ronaldinho import, Paula, Zesh Rahman. Lepas tu defender ni Terengganu Bikana. Roommate aku tu 2 minggu Thiago Silva Perak. Thiago Silva. Tu saya dipanggil, then diberi tanggungjawab sebagai ketua pasukan. Lepas tu draw game tu. Itu pun achievement lah. Lawan Liverpool walaupun selection Malaysia kan. Bukan senang nak lawan tim EPL masa tu. Yalah, kalau tim EPL datang, saya Fraz apa? Gerrard dah retire masa tu. Kalau tak itu idola saya kan, Gerrard. Tapi kalau nak cerita luck masa tu, sebenarnya masa tu kalau cerita luck aku pun ada. Betul? Memang ada kan? Bukan, aku ada juga cerita luck masa tu. Sebabnya masa aku collab tu, masa tu kan player JDT ramai tak ada. Betul. Yes. Ramai tak ada. Sebab tu yang saya pun kau pun sama kak? Salah main. Sebab tu sebab apa saya cakap? Bila player JDT tak ada baru nak panggil aku. Jadi bukan mengajuk. Maksudnya dah tak ada baru nak panggil, kan? Padahal masa tu kita tengah top form lah masa tu. Saya rasa lah kan masa tu tak faham. Saya rasa kau pun tak confident kau top form ke tak? Masa tu dekat Pahang kan. So bila dah tak ada, baru nak panggil. Masa tu JDT dah start kata game Sarker apa semua kan. Takkan kita pula nak jadi badut pergi main macam tu. Tapi dengan masa tu Tengku Muda Pahang punya nasihat, pergi je lah. So kita pun pergi. Maknanya okey lah dia panggil last minute. Aku tak adalah panggil last minute. Cuma aku memang ada kurang. Aku tu kurang sikit pada dia sebab dia memang tak ada langsung. So aku ada dalam squad awal tu sebab JDT dah tahu dah tak ada ramai kan. Kalau tidak aku balik lepas Liverpool dengan Spurs tu, aku balik. Dan Spurs aku tak main tau. Aku tak tahu kenapa. Tapi dia game yang dekat-dekat kan. Tu yang aku main lawan Spurs. Liverpool aku tak main. Aku main lawan Spurs. Game patut lepas Spurs tu aku balik. Tapi aku save 1, 2, 3 bola je. Game lawan Spurs tu. Lawan Spurs tu, satu corner tu. Nampak baik sikit lah. Aku tak ingat siapa Spurs nombor 22 masa tu. Striker dia. Check sikit Min. Check nanti. Check sikit 2015 punya striker.
Tak tengok nombor 22. Dia heading, aku save. Lepas tu lepas habis game tu coach datang jumpa aku. Awak stay terus lah. Mungkin budak JDT pun nak balik lepas tu. Maknanya aku stay terus. Masa tu budak JDT ada? Masa tu budak JDT ada yang tak datang lagi kan. Dan diorang terus tak datang lah. Cerita dia. Mungkin sebab aku save tu terus dapat. Tapi dia beri peluang lah. Dia beri peluang dan kita ambil peluang tu sebaik mungkin lah. Tapi di sebaik peluang tu lepas tu apa jadi man? 2012. Tu janganlah. Ha? Tu dah cerita. Ada cerita banyak kali dah cerita banyak kali. Tak payah ulang-ulang kan. Benda biasa je. Masa yang lawan Liverpool tu siapa top player yang main masa tu? Liverpool. Henderson. Lallana. Lepas tu lain tak ingat lah. Siapa lagi Salah masa tu dia masih betul Salah lagi. tak ada. Salah masa tu dia masih betul lagi. Dia belum jadi salah lagi. Dia belum salah faham lagi. Saya ingat Henderson. Kunyit. Siapa? Kunyit. Ada ke? Kunyit aku tak datang. Tak masa ada. tu. Dia tak datang. Charlie Adam. Charlie Adam. Mak salah sikit Adam. Satu striker dia yang kulit hitam tu. Ni rambut kerinting tu. Siapa? Bukan Sturridge. Tinggi tu. Alah, apa entah nama dia. Tak apalah, lupa tu. Pernah dapat offer JDT tak? Pernah? Tahun? 2013 dengan 14. Kenapa tak pergi? Sebab masa tu Pahang dah tengah sedap masa tu. Nak pergi pun. Betul lah masa tu. Masa tu offer pun tak lah. Bukan setia. Masa tu tim tengah fight-fight sedap kan. Betul. Kita dah tahu lah sikit cerita pasal career Man. Jatuh bangun dia, macam mana struggle. 3 perkara yang dia rasa paling besar dalam career dia. 3 dia rasa paling struggle dalam career dia. Mungkin setiap orang struggle itu berbeza-beza. So mungkin dalam 10-11 episod ni, mungkin ada yang ni episod ni sama struggle dengan aku. So aku boleh ambil untuk aku terus bersemangat ataupun untuk perbaiki jadi lebih baik lah. Apa pandangan kau tentang Asia Cup sekarang ni? Ramai orang nak tahu. Sebab dia berpengalaman dalam banyak game dia tengok. Dan aku rasa dia pun buat research. Kau pun masih buat pandit research semua game Malaysia, game dekat liga kita. So kau nampak apa kau rasa peluang ataupun apa yang akan jadi dekat Malaysia dekat Asia Cup ni, yang akan bermula lagi 5 hari. Dia kalau tanya aku tengok pada performance last game, friendly game. Kita tak tengok performance, kita tak tahu game, tapi result nampak positif. Syria draw 2 sama. Syria pun ranking tinggi tau. So memang satu result yang sangat positif. Tapi kita tak boleh ambil itu sebagai orang cakap penanda aras untuk pasukan kebangsaan kita. Sebab bila masuk mood tournament, dia akan berubah. Betul. Dia akan jadi lain. Berbeza dengan kita punya game-game sebelum ni. Setahun di bawah Kipanggun 2023, kita menang, kita seri dengan China. Lepas tu kita kelayakan ke Piala Asia, kita layak secara merit. Yes. Kita kena ingat kita berlayak sebab kita bermain di home. So bagi saya, untuk Piala Asia ni, dia punya mood akan berbeza. Setiap pasukan prepare, dan setiap pasukan pun dia dah pandang Malaysia tinggi. So dia akan fokus lebih. Sebelum ni mungkin orang anggap Malaysia ni biasa-biasa. Jadi kita punya performance baik sebabkan mungkin orang tak ambil berat pasal tim kita. Tapi bila dah kita berlayak secara merit, lepas tu kita draw, dapat keputusan yang baik dengan pasukan-pasukan yang besar, tim-tim lain pun dah mula pandang. Dan bukan saja tim-tim lain pun dah mula pandang player-player kita. Arif Aiman. Orang dah mula kaji. Mungkin sebelum ni orang tengok tim saja. Orang tak tahu pun player. Tapi bila orang dah tengok player, mungkin akan jadi lebih tough untuk player tu ni. Mungkin sebelum ni mungkin dia boleh main game dia tak ada pressure. Orang tak jaga dia. Orang tak letak harapan. Ya, sekarang ni orang dah kaji, dah baca dia punya corak permainan, so mungkin kat situ agak sukar. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia yang nak tengok tim kita ni berjaya, kita kena bagi sokongan. Walau apa pun saya rasa
Saya rasa kita dah berada satu tahap yang tinggi, Lebih baik. baik daripada sebelum ni. Saya rasa dengan pemain-pemain yang ada, insya-Allah kita boleh cuba dapat result yang baik lah. Saya Saya tak second round. depend on first game dengan Jordan. Okay. Kalau result kita menang 3 point, saya rasa peluang tu ada. Yes. Tapi kalau kita result tak baik, mungkin agak sukar. Kalau kita draw, mungkin kita nak kena harap game-game lain. Tapi kalau kita kalah, saya rasa lagi susah sebab lepas tu kita nanti Bahrain, lepas tu dengan Jordan Korea Selatan, memang agak lagi tough lah untuk nak dapat. Saya rasa nak draw pun boleh lah, boleh. Draw mungkin boleh, tapi menang mungkin agak sukar lah. Ya, sebab orang expectation sekarang tengok tim okey menang. Alah, ni boleh menang Korea pun apa masalah. Betul, Tapi dari segi secara realitinya orang tak tahu macam mana tim Korea tu sendiri kan. Kalau kita prepare, Korea pun prepare. So, jangan niat. Kalau kita tengok Korea, Japan dia orang dah tak friendly dengan tim-tim Asia dah. Dia semua dekat Europe. Okey. Menang dengan macam Japan contoh Jerman. menang dengan tim-tim yang besar tau. Dia punya preparation lagi dahsyat. So memang tim kita yes, result kita baik, performance baik. Tim lain pun sama juga. So macam Jordan baru ni pun dia menang dengan Qatar friendly game. Lepas tu dia ada 2 player yang 4 ke 5 player kot yang main dalam Liga Malaysia. Jordan. Dua player Selangor. Okey. Lepas tu saya tak ingat. Ada 4 ataupun 5 yang main Liga Malaysia. Liga So Malaysia. mungkin coach diorang akan tanya banyak dekat diorang lah. Mungkin lah. Dan kau rasa line up ni adalah line up terbaik yang Kim Panggung boleh bawa? Ui, aku dah jadi macam Astro pula hari ni ah. Kau nak ni ke? Tak. Sebab aku pun sebenarnya nak tanya sebab orang tanya aku tak memang tahu, aku tanyalah orang yang pakar. Sebab yang dia buat kerja dia itu sekarang. Line up dia terbaik ke tak? Ada pemain yang bagi akulah macam goalkeeper boleh okey, Azri Ghani dengan Sri Izhan. Tapi mungkin dari segi performance dalam last berapa game liga mungkin Sam Somerville ataupun Suhaim Husin antara yang perform. Zaman Selamat tak ada je. Zaman Selamat dah. Dia nak masuk juga nama dia tu. Sebab aku lama dah tak nampak nama 25 pemain Muhammad Zamir Selamat daripada tim. Dulu dekat ni paper bawah tu ujung kecil kan. Sekarang ni semua Melayu. Itulah, tapi macam goalkeeper, lepas tu macam defender Terengganu tu pun kalau dia beri peluang siapa? Syarul Nizam pun antara yang perform lah. Perform dalam liga. So macam midfield rasa tak ada masalah sebab Brandon ada, Afiq Fazail, mungkin Hong Wan lah yang rata-rata peminat nak tengok dia sarung jersey kebangsaan kan. Siapa? Hong Wan. Striker? Midfield tu memang bagi saya banyak choice lah. Ada Nacho. Hendrik, ada Syamil Kuti, ada Nacho Insa, ada Afiq Fazail, Brandon Gunn, Sabah, siapa? Will Stoke Wilkin lah. Ramai. Striker okey ke? Jentera serangan kita. Sebab ada yang nama kau rasa seorang dua yang sepatutnya boleh duduk kat situ. Yang kalau tengok Syafiq Ahmad lah. Tapi Darren Lock pun okey sebab dia kita kena tengok macam saya lah. Saya tengok macam mana taktikal ataupun strategi yang Kim Panggung nak main. Adakah dia nak main high pressing? Adakah dia nak main tunggu? Kalau macam high pressing mungkin dia kena gunakan Darren Lock lah. Dia ni yang kejar kan? Macam Romel mungkin dia tak ada benda tu. Dia nak pressing orang ni. Ya, betul. Dia boleh jadi target man, boleh hold bola. So tactical macam mana coach nak pakai berpandukan kepada kebolehan pemain lah yang ada. Cool sih sebenarnya dia sesuai ataupun selesa main kat mana sebenarnya? Dia cool. Center back okey. Asal nak letak dia mana? Tak tahu ada orang, sebab dia pun kita pernah tengok je dia main posisi lain kan. Dia best right back adalah. Tapi dekat sana Midfield lah. kan? Midfield Midfield kita kan? dah ramai. Kan? So sebenarnya dia dekat bawah tu pun Untuk dia function lah. betul, untuk dia menjadi benteng yang mempertahankan penjaga gol. Okay.
Zami Selamat janganlah cakap macam Zami Selamat. Kecil hati. Siapa yang nak jadi Captain Malaysia? Kita tengok itu Matt kan. Itu last game friendly, tengok Matt pakai armband. Matt pun okey, Dion Cruz pun okey. Rasa dua calon tu je yang layak. Sesuai. Sebab Matt pun antara senior juga kot. Senior juga. Tapi kalau nak cerita pasal senior ni, ada je ramai yang maknanya tak terjejas je. Tak banyak, tak ada seorang macam senior, contoh Farizal ke, yang batch-batch kita ni yang tak ikut. Ke memang dah habis lah, zaman batch kita ni dah habis ke apa? Cukup-cukup lah tu. Cukup-cukup lah Okay, biarlah. Bagi peluang kat ni pula lah. Okay. Baru nak upkan kawan sikit tapi tak apalah. Kan? Okay, so InsyaAllah kita doakan yang baik-baik untuk tim kita dekat Piala Asia yang akan bermula start dengan Jordan hari. Berapa bulan? 17 lah. 17. Kalau saya pun, tapi yang saya tahu jauh dari kerja saya je. 20 bulan. Saya buat game lawan Bahrain je saya tahu. Lawan Bahrain. Okay. So sebelum kita nak tutup lah, saya rasa banyak kalau nak cerita pasal sejarah MAN pun 18 tahun kot. Panjang. Lepas tu kalau kita nak bersembang totally tentang tim Malaysia kita pun mungkin tak cukup masa. Kena 4 episod. 4 episod. Ataupun 4 jam. 4 jam. Podcast. 4 jam straight. So mungkin sebagai orang yang berpengalaman lah dalam dunia bola sepak, nasihat terbaik untuk generasi sekarang, terutama yang tengah nak berjuang dekat national team, sebab kau pun daripada lahir national team lah. Macam elak daripada tadika. Macam kau daripada lahir dah national team. Apakah pesanan ataupun saranan kau untuk sahabat-sahabat kita yang tengah nak berjuang dekat Piala Asia ni? Dan juga tu satu, dan player-player yang tengah main dalam Liga Malaysia kita sekarang ni lah. Generasi baru ni. Untuk player national yang tengah berjuang, kalau dulu kita kata macam pergi perang lah diorang ni kan. Betul. So buat yang terbaik, bawa nama negara kan, harumkan nama negara. So peluang yang diperolehi ataupun yang dipilih, mungkin ramai lagi yang nak nak tempat tu kat sana tapi tak terpilih. Diorang ni yang terpilih 26 ke 26 player. Yang terpilih. So gunakan peluang tu sebaik mungkin, bagi satu kejayaan yang manis untuk penyokong-penyokong. Sebab sekarang ni satu Malaysia ni kita tengah bersatu padu, bersatu hati menyokong, menunggu keputusan ataupun nak tengok kejayaan untuk pasukan kebangsaan lah. Sebab sekarang ni dah tak ada, orang dah tak fikir kelab apa dah. Semua fokus untuk pasukan kebangsaan. Berjuang lah untuk betul. nama Malaysia. InsyaAllah. Maruah Saya rasa kita. Maruah tu penting. Betul. Kita pun ada maruah dulu, tapi kadang-kadang itulah rezeki. Tak payah cerita dulu, maksud aku sekarang nak sampaikan yang jaga maruah tu. Maknanya main bermati-matian, berhabis-habisan lah kan. Tapi adakah kejayaan tu hanya perlu diukur dengan layak ke second round ataupun menang semua game ke? Macam mana kejayaan tu yang rakyat Malaysia perlu rasa hargai perjuangan player-player kita yang bermain dekat Piala Asia ni? Dia performance dia, bagi saya performance. Kita tak guna, kita perform, maksudnya kita menang ni, kita boleh layak sampai skuad akhir, lepas tu lagi 4 tahun, 8 tahun tak ada dah, kita dah tak layak. Tak guna. Baik kita layak sekarang, lepas tu lagi akan datang punya 4 tahun kita layak, maknanya kita konsisten. Kita senang heboh kita layak ni, lepas tu kita dah tak prepare ataupun kita tak fikir untuk next punya Asia Cup. Long term kita tak ada. So tak guna. Sekarang ni biar kita dah ada sini, okey, dapatkan performance ataupun result yang paling baik. Sebagai mungkin pengalaman kita berada dalam, kita dah ada team yang baik, coaching staff coaches yang baik. FAM pun dah ada satu tahap yang FIFA pun dah pandang. Next apa dia? Kita nak maintain. Macam saya cakap, kita tak boleh kali ni je kita ada. Next punya Asia Cup kita hilang. Kita tak ada. Kita nak kena start balik. So tak guna. So measurement dia adalah rakyat Malaysia, penyokong-penyokong boleh ukur daripada segi performance. Maknanya kita boleh tengok attitude diorang lah kan, masa game. Fight macam dulu. Kalau cerita ni mesti tambah lagi sejam ni. Okay. Kan macam dulu kita tak ada, kalau kita pergi game, confirm kita akan main bertahannya. Betul.
Kan macam sekarang tak ada, kita menyerang. Itu yang bagus, itu yang seronok kita tengok bola sepak Malaysia sekarang. Maksudnya kita tak macam dulu lah. Dulu kalau lawan tim besar je, mulalah takut main tahan. Kan macam sekarang tak ada. So itu yang kita nak tengok, penyokong nak tengok. Jangan takut macam dulu. Sekarang ni apa yang player-player yang dah ada ni, so gunakanlah dia orang punya credibility tu. Betul. Kan? Alright. So saya rasa komplit lah cerita kita malam ni. Segala-galanya saya rasa mungkin tak semua benda lah kita dapat kongsikan dalam episod 11 JB, tapi aku rasa banyak lah perkara yang kita dapat, sama ada inspirasi, cerita, kejayaan, jatuh bangun, dan saya rasa paling penting orang yang tepat untuk kita bincangkan tentang Piala Asia yang akan berlangsung ni. Ini adalah orang yang tepat lah sebab dia mengkaji. Dia mengkaji, dia buat benda tu. So sekali lagi aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir ke teratak geng Jatuh Bangun kita. Man, cuba kau bagi tahu sikit dekat kita punya viewer, follower. Kepada semua follower, jangan lupa untuk follow, share, like, apa lagi? Subscribe dekat channel GJB Podcast. Zamir Selamat. Channel Geng Jatuh Bangun. Geng Jatuh Bangun, betul. Banyak info-info menarik untuk kita menjadikan inspirasi. So jangan lupa follow, share, like, subscribe JJB Podcast. Mantap. Terima kasih. Alhamdulillah kita dah selesai episod 11 kita bersama Razman Roslan. Saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih bersama partner saya Abang Topi lagi. So insya-Allah kita akan menjemput guest-guest yang lain lagi insya-Allah lepas ni. So saya nak ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada semua viewer yang berada di channel Geng Jatuh Bangun, di live saya TikTok yang berada daripada awal sehingga sekarang. So saya nak ucapkan lagi sekali ribuan jutaan terima kasih kepada rakan kolaborasi kita WR Trader Academy. So nanti korang boleh check dekat description saya tentang info-info tentang WR Trader Academy. So insyaAllah kita akan jumpa lagi di dalam Geng Jatuh Bangun, bukan Geng Takut Bini. So next episode Geng Jatuh Bangun insyaAllah. Assalamualaikum.